Apa itu bahasa dalam? Bahasa dalam ni ialah bahasa yang khusus yang digunakan sesama ahli-ahli ilmu kerohanian. Yang disebut oleh orang-orang dalam bidang ini tak sama dengan yang kita sebut sehari-hari. Istilah-istilah dan kalimah-kalimah bahasa dalam ini tak sama maksud dia dengan istilah-istilah dan kalimah-kalimah yang kita gunakan sehari-hari, sekalipun bunyi dia sama. Kita ambil contoh dulu dalam ilmu persilatan lah. Dalam ilmu persilatan sesama ahli, kalau disebut perkataan masuk, maksud dia serang. Tapi yang kita guna sehari-hari, bila sebut masuk, maksud dia bergerak dari luar ke dalam. Dia tak sama. Maksud masuk bagi ahli silat dengan orang dengan yang kita sebut sehari-hari tak sama. Kemudian perkataan makan. Makan bagi ahli silat maksud dia pukul ataupun sakitkan. Tapi yang kita gunakan sehari-hari, makan ni ialah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ke dalam perut melalui mulut, melalui tenggorok, melalui usus sampailah ke perut. Yang tu yang kita faham. Tapi bagi ahli silat, makan ni maksud dia pukul. Begitu juga perkataan buah. Bagi ahli silat, buah ni maksud dia lebih kurang ialah cara bertindak balas, cara menyambut apa gerakan lawan. Kalau kita sebut buah ni buah-buahan, kunci. Bagi ahli silat, kunci ni maksud dia mengekang ataupun mengikat pergerakan lawan dengan cara-cara tertentu. Tapi kalau kita sebut kunci, kunci lah. Pasang. Pasang ni bagi ahli silat maksud dia sedia. Kalau kita pasang ni maksud dia pasanglah, mungkin buka ataupun pasang lansir ke, pasang buka lampu ke, pasang kipas ke, tak sama. Yang kita nak ambil dari sini, dalam bidang persilatan, perkataan masuk, makan, buah, kunci, pasang tadi tak sama dengan yang kita guna sehari-hari. Begitu juga dalam ilmu hakikat, ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, dia ada perkataan-perkataan yang bunyi dia sama dengan yang kita guna sehari-hari, tapi maksud dia tak sama. Jadi kita tak boleh nak menghukum orang tu dia guna bahasa sufi, kita guna bahasa biasa. Dia tak boleh. Tak boleh nak menghukum dia macam tu. Kita kalau nak menghukum dia dengan bahasa sufi dia juga. Salah faham ataupun keliru akan bahasa dalam dan perumpamaan yang digunakan ahli tasawuf ni, sebab musabab dia yang pertama, yang boleh datang keliru ni, orang tu dia tak pernah belajar tata cara ataupun undang-undang nak memahami dan menggunakan. Dia tak pernah belajar cara undang-undang nak guna bahasa dalam dan juga contoh-contoh. Sekalipun orang ni dia tinggi kelulusan dia dalam pelajaran agama. Kalau tanya apa kelulusan dia tu, dia lulusan Al-Azhar. Bidang apa? Bidang syariah. Tapi bila dia baca kitab-kitab sufi, dia tak boleh nak faham. Sebab dia tak belajar cara-cara nak menggunakan bahasa dalam dan juga cara-cara nak menggunakan perumpamaan. Yang kedua, orang tu boleh keliru ataupun salah faham sebab dia ni kurang berbakat dalam seni dan kesusastraan. Dia jenis lurus bendul. Ilmu hakikat, ilmu kerohanian, dia ni ilmu yang seni. Orang kata ilmu yang halus-halus. Bahasa dia pun dia menggunakan bahasa yang halus-halus. Jadi nak faham dia tu, dia kena orang yang jiwa halus juga. Orang yang dia ada jiwa seni, dia ada jiwa sastra juga. Sebab tu Quran pun dia turun dalam bahasa sastra. Dia bukan bahasa direct, dia bahasa sastra. Dia orang yang betul-betul lurus bendui. Dia memang tak ada seni langsung. Ilmu hakikat ni dia tak sesuai dia belajar. Kalau dia belajar pun sekadar untuk tahu, bukan untuk faham. Kalau tidak, dia akan datang salah faham. Contoh dalam kehidupan seharian kita lah. Saya teringat satu orang ustaz ni, dia berkawan dengan satu orang lelaki. Lelaki tu dah umur 40 lah, 40 lebih lah, tapi tak kahwin lagi. Dia nak cakap terus terang, takut orang tu terasa, jadi dia cakap melawak lah. Dengan senyum sinis dia, kita tahu dia tu melawak. Dia pun kata, tengok kereta kamu ni tak seimbang. Kereta Iswara tak seimbang lah, dia berat belah kanan, bagilah seimbang. Dia cakap tu bahasa sastra. Maksud dia, tak kahwin lagi, kahwin lah. Yang orang ni dia tak faham. Dia jenis lurus bendui, dia bukan sastra punya orang. Dia kata, elok kereta saya.
Duk pergi servis apa semua selalu masuk bengkel elok tak ada masalah. Tak ada kata tak seimbang elok. Dah tak faham rupanya. Kita nak suruh dia kahwin tu tadi. Dia tak faham. Jenis yang ni kalau dia belajar ilmu kerohanian peringkat tinggi, ada kemungkinan dia akan salah faham sebab dia lurus benda ni. Macam silat tadi kita kata masuk, dia tanya masuk ke mana? Kita kata pasang, kita nak pasang apa? Pasang lansir ke pasang kipas ke? Kita nak cerita benda lain. Macamlah kita nak pergi merisik ke, meminang ke. Ni kami datang ni bawa hajat yang besar. Apa hajat yang besar sangat tu? Cadangnya nak memetik bunga di taman. Tengok ada bunga sekuntum bunga di taman tu, tengok dah mekar cukup dah tu. Nak petik bunga di taman, tak petik lah. Selama hari ni orang duk main, saya tak pernah minta duit pun. Memang saya rajin tanam pokok. Ambil lah, mana nak ambil lah. Orang tak faham banyak. Kita guna bahasa sastra. Dia tak faham. Jenis tu dia kena cakap lurus. Dia kalau kita cakap yang mengenal dengan yang dikenal, yang mengenal itulah yang dikenal. Cakap yang tu bahaya. Dia sangka diri dia Tuhan. Dia Tok Guru tu cakap yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Kita sembahyang, kita sembah Tuhan. Kita lah Tuhan. Dia betul-betul percaya dia Tuhan. Kita nak cerita benda lain, bahasa dalam. Contoh, kita duduk sebelah kawan kita malam ni. Dia angkat tangan macam tu nak tidur. Tidur sebelah dia, ketiak dia terbuka. Kita pun cakap, tutuplah sikit tingkap tu. Dia, dah tutup, aku tutup tadi kunci rapat lah semua. Tangan dia duduk macam tu ke? Awak tak tahu lah. Awak tak faham pokoknya. Awak suruh tutup sikit tingkap dia kan? Tak faham. Suami pesan kat isteri, malam ni abang balik lewat sikit lah. Jadi abang makan di luar. Nak abang makan luar malam ni? Baiklah abang. Jadi biasa balik pukul 8. Malam tu balik pukul 10. Balik pukul 10 tiap tengok kat depan rumah, kat taman tu bawah pokok siap. Ada meja, ada makanan apa semua. Ni pasal apa buat makanan tengah malam kat luar ni? Abang kan tadi cakap nak makan di luar. Oh tak faham rupanya isteri aku ni. Maksud dia hari tu balik lewat makan kat kedai lah. Katalah malam ni abang makan di luar. Rupanya dia duk bayang, oh suami aku nak makan di luar, nak ada kelainan sikit lah. Jadi aku buat di luar. Dia bawa pula meja semua kan, bekas basuh tangan semua bawa di luar. Contohnya macam tu lah. Benda ni mungkin tak berlaku ni orang contohkan. Dia tak faham bahasa dalam. Macam kisah Nabi Ibrahim, orang riwayatkan dia satu hari dari Palestin, dia pergi ke Mekah sana menziarah anak dia Nabi Ismail. Masa tu Nabi Ismail dah kahwin lah. Menantu tak kenal mentua, pak mentua. Jadi dia pun tanya, mana dia tuan rumah Ismail pergi mana? Yang menantu perempuan tadi jawab lebih kurang lah. Maksud dia macam kurang ajar lah, tak elok lah. Tengok kelakuan memang tak elok lah. Jadi Nabi Ibrahim pun cakap, bila suami kamu balik nanti pesan kat dia, kata aku cakap tukar bendul rumah ni. Cakap macam tu kan. Nabi Ibrahim pun balik. Bila Nabi Ismail balik, isteri dia pun cakap, entah orang tua mana dah tadi mai tak tahu, tak kenal pun. Rupa dia sekian. Dia tahu dah ni bapak aku ni. Dia cakap apa? Dia kata tukar bendul rumah ni. Nabi Ismail dia faham. Maksud dia ceraikan isteri yang tu. Dia tu perangai tak elok, kahwin lain. Tapi kalau Nabi Ismail tak faham, dia betul-betul tukar bendul rumah dah. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu hakikat ni, kita kenalah faham dia ni menggunakan bahasa dalam, bahasa yang halus. Dia tak sama dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Tak sama dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Seni berbahasa. Lagi contoh-contoh seni berbahasa yang memang kita guna dah, tapi yang ni tak berkait lah dengan ilmu hakikat, ilmu makrifat ni. Tapi benda ni kita guna sehari-hari. Contoh yang pertama, di Eropah dulu ada satu orang pemimpin besar, nama dia Napoleon Bonaparte. Dia menguasai hampir keseluruhan Eropah lah. Bila tentera dia tu datang nak serang mana-mana negeri, jadi orang pun kata Napoleon datang dah. Padahal dia tak datang pun, yang datang askar dia. Tapi bila kita sebut Napoleon datang dah tu, kita masing-masing faham. Bukan maksud dia Napoleon tu yang datang, tapi askar dia yang datang. Biasa kita pakai yang ni. Contoh yang kedua, masa Amerika dia serang Iraq, orang pun cakap George Bush turun lah. Dia turun kat Iraq lah.
Padahal Bush tak pergi Iraq pun. Tentera dia yang sampai, tentera Amerika tu. Tapi kita kata George Bush turun lah. Macam juga hadis 2/3 malam Tuhan turun ke langit dunia tu. Bukan maksud zat Tuhan tu daripada atas dia turun ke bawah. Bukan, Tuhan dia tak terpengaruh dengan tempat. Jadi dia nak cerita tu benda lain. Dia ulama-ulama dia takwilkan itu, dia kata malaikat-malaikat tentera Tuhan. Malaikat yang nak angkat doa kita ni, dia turun rapat dengan kita ni. Itu bagi orang yang takwil. Bagi orang yang ahli kerohanian, dia kena lalui, alami sendiri, barulah nanti satu masa dia akan faham apa maksud Allah turun ke langit dunia tu.